Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah kita dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dengan permulaan yang terbaik, insya-Allah, iaitu kita dapat mentadabbur satu muka surat daripada Al-Quran. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-255, dan hari ini adalah kita telah sampai kepada akhir surah Ar-Ra'du, hanya satu ayat saja, dan kemudian kita akan masuk sebanyak 5 ayat daripada surah yang baru, iaitu surah Ibrahim. Jadi insya-Allah, seperti biasa, insya-Allah saya akan bacakan sedikit daripada satu ayat daripada muka surat 255 pada pagi ini, dan kemudian seterusnya insya-Allah kita akan lihat juga masuk kepada surah Ibrahim, dan kita akan tengok insya-Allah apakah yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita akan lihat, sebelum daripada masuk dengan detail surah Ibrahim, kita akan tengok dulu apakah dia tema utama daripada surah Ibrahim. Jom insya-Allah bersama-sama. Kalau siapa yang mempunyai kelapangan, kemudahan untuk membuka mushaf, insya-Allah bersama-sama dengan kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Sadaqallahul azim. Ayat 43 daripada surah Ar-Ra'du. Setelah daripada panjang kita bercerita tentang surah Ar-Ra'du, kita baca surah Ar-Ra'du, kesimpulannya ialah surah Ar-Ra'du ini ialah menceritakan tentang kehebatan mesej yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana penentangan-penentangan yang dikemukakan, yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hiburan-hiburan yang Allah Taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir ayat ini, pada akhir muka surah ini, akhir surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa yaqulul ladzina kafaru. Kesimpulannya ialah orang-orang yang kafir ni, iaitu orang-orang yang mendustai engkau, kazzabuk, akan berkata kepada kamu, wahai Muhammad. Apa mereka kata? Lasta mursala. Itulah kesimpulan dia. Mereka nak katakan bahawa Muhammad ni orang biasa, tak ada apa-apa pun, tak lebih pun daripada kita. Lasta mursala. Kamu bukannya yang diutuskan. Itu kesimpulan daripada apa yang dikata hampir 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah kepada mereka ni. Itu yang kata mereka. Mereka menolak. Jadi Allah Subhanahu Taala kata apa? Katakan, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka semua, kul kafa billahi syahida. Cukuplah bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai syahid. Syahid artinya ialah saksi, iaitu kamu tak nak percaya sudah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi saksi bahawa aku telah menyampaikan, aku adalah Rasul, apa yang aku cakap adalah benar, kamu tak nak terima, sudah. Jadi ini adalah merupakan kita boleh katakan sebagai tasliyah, hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi, Allah Taala mengakui bahawa dia adalah saksi kepada apa yang kamu sampaikan, kamu telah menyampaikan, kamu adalah Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak terima sudah. Apa nilai mereka? Mereka hanyalah manusia-manusia biasa yang akan mati selepas daripada ini. Sebagaimana Nabi juga mati, mereka juga akan mati. Jadi kalau mereka tak terima Muhammad sebagai Rasul, so mereka juga akan mati. Mereka terima, mereka tak terima, mereka akan mati. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi adalah merupakan Nabi. Jadi itulah dia jawapan kita juga. Kalau hari ini kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba ada manusia menolak, jadi jangan sedih, jangan risau, jangan kecewa, teruskan. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan syahid di atas apa yang kita lakukan, menjadi saksi ke atas apa yang kita lakukan. Syahidan baini wa bainakum, di antara aku dan juga di antara mereka ni. Allah Taala, maknanya kalaulah mereka tak kata, tak percaya pun,
Tapi Allah ada. Allah Ta'ala tahu apa yang telah engkau lakukan wahai Muhammad, baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, dan juga orang-orang yang dikatakan kat sini adalah ataf, iaitu menjadi saksi. Siapa? Iaitu wa man indahu, dan sesiapa yang ada pada mereka itu ilmul kitab. Ilmul kitab maknanya iaitu yang mempunyai pengetahuan tentang Alkitab. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang beriman daripada kalangan Kristian ataupun Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi bahawa sebenarnya ini adalah Muhammad yang betul. Dalam kitab kami, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil memang ada bahawa disebutkan bahawa akan datang nanti seorang Nabi, seorang Rasul yang daripada begini, dan kami semua menjadi saksi. Kecualilah ada di kalangan orang-orang Yahudi dan juga Kristian ni yang memang tak degil, memang tak nak terima dan sebagainya, maka itu adalah terpulang kepada mereka. Jadi Allah SWT dah menjadi saksi, orang yang beriman daripada Yahudi dan Kristian menjadi saksi bahawa Muhammad ni adalah benar. Jadi mereka yang tak nak terima tu, biarkanlah mereka. Alhamdulillah, kita sampai kepada pengakhiran surah Ar-Ra'd dan kita akan masuk ke surah Ibrahim. Alhamdulillah, kita berada di juzuk yang ke-13, insyaAllah 13, muka surat kita 255. Kita bersama-sama di surah Ibrahim. Surah Ibrahim mempunyai 52 ayat 52 ayat. Dia adalah juga surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah dan mempunyai masa yang hampir sama dengan apa yang telah kita baca daripada surah Ar-Ra'd. Jadi surah Ibrahim ini daripada namanya ialah nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala menamakan surah ini dengan surah Ibrahim. Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara keseluruhannya, kita tengok temanya dulu. Temanya apakah keseluruhannya, apakah benda yang nak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok supaya kita ada idea secara keseluruhan. Surah Ibrahim ni namanya Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritakan. Menurut pandangan ulama, saya hanya menyebutkan apa yang disebutkan oleh para ulama tafsir berkenaan dengan tema kepada surah Ibrahim. Kalau surah Ar-Ra'd, kita tengok ialah Ar-Ra'd artinya ialah guruh ni bunyi kuat dan sebagainya, tetapi kadang-kadang dia memberi kebaikan, ada mempunyai di belakangnya tu. Jadi maknanya kadang-kadang suatu kejahatan ini bunyinya kuat, kebatilan ni bunyinya kuat kan, hebat, macam menakutkan orang kan, bunyi hebat, tapi sebenarnya nothing, iaitu apa? Kebatilan. Satu benda yang batil, satu benda yang tak betul, yang bercanggah dengan agama, yang bercanggah dengan Islam, walaupun bunyi kuat, walaupun satu masa tu kadang-kadang dia ni hebat bunyi, tapi sebenarnya tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak ada nilainya di sisi manusia. Itu adalah surah Ar-Ra'd. Surah Ibrahim ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menceritakan, temanya adalah nikmat dan juga niqmah, iaitu ni'mah dan juga niqmah. Apakah dia? Bila orang tanya kita, apakah dia nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia? Kalau orang tanya, biasanya orang akan jawab apa? Harta, kekayaan, begini, kesihatan dan sebagainya. Itu adalah dikatakan nikmat yang paling besar. Biasa orang akan jawab macam tu kan. Tetapi apakah sebenarnya nikmat yang paling besar dan apakah sebenarnya niqmah yang paling besar? Kalau orang kata nikmah ni ialah maknanya ialah kesengsaraan, kemiskinan, kesakitan, itu adalah nikmah yang paling besar. Bencana yang paling besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah ini, surah Ibrahim ini nak menceritakan, nak ubah persepsi kita, nak ubah paradigm kita, iaitu sebenarnya nikmat yang paling besar ialah nikmat al-iman dan juga al-Islam. Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan niqmah iaitu bencana yang paling besar bagi manusia ni apa? Iaitu kekufuran dan juga maksiat. Jadi oleh kerana itulah, maka Allah Ta'ala ubah ni persepsi kita ni, iaitu kita ni apabila kita mendapat Islam dan mendapat iman dan juga Islam, sepatutnya kita kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana itu adalah merupakan nikmat yang terbesar. Walaupun kadang-kadang kita tak dapat harta, kita hanya bersyukur, kadang-kadang sujud syukur, bersyukur, alhamdulillah lah kalau dapat harta, dapat nikmat. Tapi bila dapat Islam, bila kita dapat iman, kita tak merasai itu. Bila kita dapat pengajaran yang baik, kita rasa sentuhan yang baik, kita rasa macam nak buat beramal yang baik, kita tak rasa bahawa kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah satu perkara yang Allah Ta'ala nak ubah kita melalui surah ini. Nikmah, bencana yang paling besar ialah kufur dan juga maksiat. Jadi oleh kerana itu, bila kita buat maksiat, kita hendaklah merasa bahawa kita sedang menghadapi bencana yang paling besar dalam hidup kita. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat semua, insyaAllah mula-mula kita dapat bersama-sama di dalam surah Ibrahim, insyaAllah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Ibrahim ini dengan alif lam ra yang kita panggil sebagai huruf muqatta'. Huruf muqatta' iaitu huruf yang terpotong-potong. Iaitu kita tak baca dengan alam ra. Kita tak baca dengan alam ra. Kita akan baca alif lam ra. Itu yang kata terpotong, potong-potong. Baca satu-satu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja, sebagaimana biasa kita sebutkan bahawa Allah Taala saja yang mengetahui apakah makna kepada huruf-huruf yang terpotong-potong ini. Itu pendapat yang kuatlah di kalangan para ulama tafsir, walaupun ada di sana pendapat-pendapat lain yang mengatakan bahawa pendapat yang kedua kuat juga ialah dikatakan bahawa huruf-huruf ini adalah merupakan huruf-huruf yang Allah Ta'ala nak beritahu, huruf-huruf inilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tak gunakan huruf-huruf yang lain di luar daripada bahasa Arab. Kalau di luar bahasa Arab ni ngaga tu semua adalah luar daripada bahasa Arab, tapi mana ada dalam Quran? Tak ada. Allah Ta'ala gunakan huruf-huruf inilah, alifnya, lamnya, ra-nya, alif, lam, mimnya dan sebagainya. Tapi orang Arab tetap juga tak boleh buat. Jadi itulah cabaran. Itu adalah pendapat yang kedua, dan ada lagi pendapat-pendapat yang lain yang kita boleh baca insya-Allah daripada tafsir-tafsir yang lain insya-Allah. Seterusnya Allah SWT berkata, kitabun anzalnahu ilaika. Kitabun, ataupun dia kata hazal Quran. Quran ini adalah merupakan kitab yang kami turunkan, anzalnahu ilaika, kepada kamu wahai Muhammad. Apa tujuan dia? Allah SWT sebutkan kan, litukhrija, untuk mengeluarkan manusia. Lam ni dipanggil lam di ta'lil, iaitu lam reason. Kenapa Allah Ta'ala kirimkan Quran ni? Untuk keluarkan kamu, litukhrijan nas, daripada keluarkan manusia ni, iaitu memindahkan manusia daripada mana ke mana? Minaz zulumat ila nur. Zulumat di sini ialah maknanya kegelapan, dan dijamak kat sini, dipluralkan. Kita tengok zulumat ini kan, maknanya banyak. Ahli tafsir kata banyak. Kenapa? Kerana kekafiran. Maksud zulumat sini bukanlah kegelapan dia, tapi maksudnya ialah kekufuran. Kekufuran itu adalah merupakan kegelapan. Jadi dia gunakan banyak. Kenapa? Kesesatan ni banyak. Kesesatan ini, banyak kegelapan. Kemudian nak keluarkan daripada mana? Daripada semua kesesatan-kesesatan itu ilan nur, kepada cahaya. Tak nak ke manusia ni daripada nak tinggal dalam gelap, nak tinggal dalam kekurangan, nak tinggal dalam keburukan tu, tak nak kepada cahaya. Pelik kan? Jadi iman itulah cahaya. Jadi cahaya, tengok, cahaya adalah satu saja. Kan dia kata anwar, dia tak kata anwar. Kalau anwar ni makna plural, dia nur saja. Sebab apa? Islam, iman hanyalah satu saja. Kesesatan tu banyak, az-zulumat gitu dia kata. Kemudian biizni rabbihim, dengan, kalau baca temat, biizni rabbihim, dengan izin daripada Tuhan mereka. Tapi biizni di sini kata ulama tafsir ialah maknanya biamri, dengan arahan daripada Tuhan mereka. Allah Ta'ala arahkan mereka supaya nak keluarkan mereka ni. Biizni, biamri, dengan arahan, dengan suruhan daripada Tuhan mereka. Allah Ta'ala nak suruh keluar daripada kesesatan tu. Kenapa tak nak berada juga dalam kesesatan tu? Ila siratil azizil hamid. Jadi ila siratil azizil hamid inilah maknanya, ialah diambil daripada sini. Ila nur sini ialah ila siratil, iaitu cahaya ni ialah merupakan jalan aziz, jalan al-aziz, Tuhan yang aziz, dan juga Tuhan al-hamid yang bersifat dengan aziz, yang maha perkasa. Dia maha perkasa. Kenapa kita tak nak pergi bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa nak cari juga jalan-jalan yang lain? Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut sini, Allah Ta'ala kata Allahi, baca bawah bawah ya, Allahi. Kenapa? Kerana dia daripada atas, iaitu sini kan, biizni rabbihim, dengan suruhan daripada Allah SWT, iaitu Allah yang mana? Allazi. Sedangkan dia ni, jadi dia ni memiliki, dia ni mengetahui, dia memiliki kamu. Jadi dia kata lahu, Allahi allazi lahu. Lahu ni maknanya mulkan wa khalqan wa abidan. Kata dalam tafsir tiga perkara iaitu bila disebut Allah ni lahu, lillah, milik Allah, maksudnya apa? Allah mencipta, kerana itulah dia memiliki. Allah lah yang memiliki mulkan, Allah lah yang menguasai, kemudian Allah lah yang sepatutnya kamu menjadi hamba kepada dia. Jadi sebab itulah maksud Allahi allazi lahu tu maknanya untuknya, miliknya, maknanya milik Allah. Kamu ni semua milik Allah. Kenapa kamu tak nak keluar? Bila Allah Ta'ala nak bawa kamu ni, nak pindahkan kamu, nak ajak ni, kirimkan Rasul supaya kamu ni ikut Rasul tu, supaya kamu ni keluar daripada kegelapan tu kepada iman.
tapi kamu tak nak juga. Tengok Allah Ta'ala kata, Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dia memiliki langit, dia memiliki ini, dia memiliki langit, bumi semua sekali. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Allah Ta'ala kata wa wailun. Wailun maknanya al-halak wad dimar, maknanya kehancuranlah, keburukanlah, semua sekali yang benda yang buruk semua. Wailun celakalah lil kafirin, bagi orang kafir, min azabin syadid, kerana mereka akan mendapat azab yang syadid, yang sangat-sangat dahsyat. Seterusnya ayat yang ketiga kita tengok Allah Ta'ala sebut kan, itu allazi, sifat orang kafir ni. Apa sifat orang kafir ni? Allah Ta'ala sebut sini, allazina yastahibbuna al-hayatad dunya. Mereka ni, orang-orang kafir ni, terus Allah Ta'ala sebutkan, menceritakan. Jadi kita ni kadang-kadang, walaupun kita ni beriman kan, tapi kadang-kadang sifat-sifat orang kafir ni ada pada kita. Kadang-kadang sifat-sifat orang kafir ni kan wujud pada kita. Maknanya kita pun terpalit sama kan. Walaupun kita ni beriman, alhamdulillah, dari segi iman alhamdulillah, tapi masalahnya kadang-kadang kita ni melebihkan apa Allah Ta'ala sebut sini, sifat-sifat orang kafir sini, iaitu allazina yastahibbuna al-hayatad dunya. Dia sama juga dengan munafik walaupun munafik ni sebenarnya, munafik yang betul-betul munafik ni ialah akidahnya iaitu lain. Dia sebenarnya kufur tapi menunjuk-nunjuk dia ni beriman dan sebagainya. Itu munafik betul-betul munafik. Tetapi Nabi SAW dalam hadis dia ada menyebutkan ayatul munafik salasah. Nabi katakan tanda munafik itu ada 3. Jadi nak menunjukkan di sini kan, bila Nabi SAW sebutkan, bila Nabi kata tanda munafik itu ada 3, adakah orang yang mempunyai tiga sifat ni, iaitu bila bercakap dia berdusta, bila diberi amanah dia khianat, bila dia bergaduh dia akan berpanjangan dalam pergaduhan dia. Adakah orang mempunyai tiga-tiga tu maka orang tu munafik? Tidak. Tapi ini adalah maknanya sifat munafik. Jadi artinya kita bila Allah Ta'ala sebut kafir macam ni, artinya ialah kadang-kadang orang yang beriman pun ada juga kadang-kadang mempunyai sifat-sifat orang-orang yang kafir ni. Walaupun dia tidak kafir, kita tak boleh dikata kafir kan, seseorang tu tak boleh kita ni suka-suka tuduh orang kafir, tak boleh. Itu sangat-sangat bahaya kita tuduh orang kafir kan, kerana kafir ni dia mesti kena ada bukti yang jelas, mestilah confirm betul-betul. Tapi sifat-sifat kekufuran ini dia akan boleh jadi pada kita juga, orang-orang yang beriman. Jadi Allah SWT sebutkan kat sini, di antara sifat-sifat kekufuran itu ialah apa? Iaitu allazina yastahibbuna al-hayatad dunya. Yastahibbuna dalam bahasanya kita kata iaitu yang melebih mengasihi. Dalam tafsir kata yakhtaruna, iaitu mereka yang memilih kehidupan ad-dunya alal akhirah, ke atas akhirat. Maknanya melebihkan dunia ni daripada akhirat, memilih dunia daripada, bila ada dua, dunia akhirat, dia pilih dunia. Memanglah kalau tanya soalan, memanglah tak ada orang kata saya akan pilih dunia. Tetapi dalam kehidupan dia antara semayang, tak semayang, sebab apa? Nanti habis masa bisnes, tak tutup aurat, kenapa kan? Nanti nak kerja macam mana dan sebagainya. Tengok kan, antara dunia dan akhirat. Dalam hidup kita ni, kita lebih suka memilihkan yang ni pahala, yang ni tak ada pahala pun tak apalah, yang penting tengok kan cara kita fikir kan. Jadi Allah SWT mengajar kita, mengubah mindset kita. Sebelum kita katakan nikmat ni, kalau kita kata sebab apa tema surah Ibrahim apa? Nikmat kan, masalah nikmat kan. Nikmat mana yang paling besar? Nikmat al-iman dan juga al-Islam. Bala mana yang paling besar? Iaitu balanya ialah maksiat dan juga kekufuran. Itu Allah Ta'ala starting dia, Allah Ta'ala sebutkan dunia akhirat kan. Jadi yang iman al-Islam ni dia tak ada atas dunia ni. Mungkin orang tu tak dapat kan, mungkin susah hidup atas dunia, tapi di akhirat of course confirm. Tapi ni bala ni kan, al-kufru ni ialah sekejap di atas dunia ni, lepas ni bala selama-lamanya. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut sini kan, starting ni Allah Ta'ala kata orang kafir ni, mereka ni lah lebih memilih al-hayatad dunya alal akhirah, mereka lebih memilih dunia ke atas akhirat. Kemudian itu nombor 1. Yang kedua, wayasudduna an sabilillah. Yang kedua, mereka ni menghalang manusia daripada an sabilillah. Sabilillah tu maksudnya al-Islam, iaitu menghalang manusia daripada menuju kepada Islam. Sama ada menghalang manusia tu nak masuk Islam ke, itu dah melampau. Ada pun kadang-kadang iaitu menghalang manusia daripada nak dekat kepada agama.
tak suka, tak boleh kalau orang nak dekat kepada agama. Dia nak suka orang ni jauh daripada agama. Macam-macam cara kan yang kita tengoklah pada hari ni kan. Jadi ingatlah kita kan, kadang-kadang macam-macam lah kan, dengan televisionnya, dengan apa benda macam-macam kan, dengan sekarang lah kan, dengan TikToknya, dengan IG-nya, dengan FB-nya, macam-macam. Jadi manusia ni kan berusaha kan, mereka menggunakan semua peralatan yang ada untuk yasudduna an sabilillah. Kalau orang mempunyai kepakaran peperangan, mereka ada kuasa, mereka akan guna kuasa. Kalau mereka ni tak ada kuasa, media, gunakan kuasa media. Guna ekonomi, guna ekonomi. Semua tu cara orang kafir kan. Makna sifat orang kafir. Yasudduna an sabilillah, menghalang manusia daripada al-Islam. Kemudian waya berunaha in wajah. Yang ketiga ialah sifat orang kafir. Allah sebut sini apa? Iaitu yabghunaha in wajah. Sentiasa mencari pada Islam tu benda-benda yang bengkok. Maksudnya ialah mencari apa benda yang boleh supaya orang tak nampak dengan betul Islam ni. Nak tunjukkan juga bahawa Islam ni tak betul. Cari pasal juga kan. Allah SWT kata ulaika fi dhalalim ba'id. Orang ni, mereka ni sebenarnya adalah fi dhalalim ba'id, akan berada di dalam kesesatan yang jauh. Seterusnya Allah SWT kata wa ma arsalna mir rasulin. Jadi ayat ni sekarang kita masuk pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini, menurut setengah ulama tafsir, dia kata sebab nuzulnya datangnya ayat ini adalah kerana orang-orang Mekah ni mereka ni banyak, kita kata banyak songeh lah kan, banyak songeh, mengatakan bahawa mereka kata kenapa ni Taurat ni tak turun dalam bahasa Arab, kenapa Injil tak turun dalam bahasa Arab? Tengok kan, mereka kata macam ni. Kenapa turun dalam bahasa bukan Arab? Ajim dipanggilkan. Kenapa turun dalam bahasa Ajim? Kenapa tak turun dalam bahasa kami? Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat ini. Allah Taala kata, "Wa ma arsalna mir rasulin," tidak adalah kami mengutuskan mana-mana rasul, min rasulin illa bilisani qaumi, melainkan dia akan bercakap dalam bahasa kaumnya. Bilisan situ maknanya ialah lughah, dengan bahasa kaumnya. Memanglah kan, kalau turunkan orang rasul kepada orang Cina, sebagai contoh kan, mestilah dia akan bercakap Cina kan, takkan nak bercakap bahasa Arab. Kalau rasul tu diturunkan kepada Kanaan, bercakap bahasa Kanaan. Kau turun kepada orang Mesir, kena bercakap dalam bahasa Mesir. Jadi maknanya, contohlah katakan Nabi Musa AS, dia dihantar kepada nak bercakap dengan orang Mesir kan, dengan Firaun. Nak bercakap bahasa apa? Takkan nak kena pakai translator kan. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan kirimkan gitu-gitu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni utuskan dengan bahasa Arab supaya kamu ni faham. Kalau dalam bahasa lain, dalam bahasa Suryani ke, dalam bahasa Hebrew ke, nak bercakap kepada kamu, manalah kamu faham. Jadi sekarang tengok, Allah Taala pun utuskanlah. Kamu nak minta sangat, kamu nak minta. Ni dah sekarang Muhammad datang, Quran datang dalam bahasa Arab, bahasa kamu. Jadi Allah SWT sebut situ illa bilisani qaumih. Untuk apa sebenarnya? Yang penting tu untuk apa? Liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Kalau tak mana jelas, manalah boleh dijelaskan kalau bercakap bahasa lain? Tak boleh kan? Jadi maknanya sekarang Nabi Muhammad ni bercakap dalam bahasa kamu. Dan kita tengok kan hikmah Allah SWT, dia mengekalkan bahasa Arab ni tak berubah sejak daripada 1400 tahun dulu sampai sekarang, bahasa macam itulah, supaya manusia ni boleh faham Al-Quran, supaya manusia ni kalau dia belajar bahasa Arab, dia akan boleh faham Quran betul-betul. Jadi kalau dia nak lah kan, kalau dia tak nak tu boleh buat bisnes lah, bahasa Arab buat bisnes, itu lain pula kan. Dia pandai bisnes tapi Quran tak faham. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tengok kekalkan bahasa Arab, Quran dalam bahasa Arab, untuk supaya manusia ni boleh faham sampailah hari kiamat, insya-Allah kan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran, kami akan jaga dia. Jaga artinya jaga bahasa Quran, jaga Quran tu sendiri daripada hilang dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah Allah SWT kata, jadi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Nanti orang yang nak sesat tu, dia akan sesatlah. Orang yang dapat petunjuk, dia petunjuklah. Maknanya kalau nak, dia akan dapat lah. Tapi kalau dia tak nak, tak dapat lah. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala dah beri jelas dah kan, bahasa pun jelas kan. Maknanya kalau mereka nak, mereka akan dapat. wa huwal azizul hakim. Allah Ta'ala kata dia maha perkasa, dia maha al-hakim. Seterusnya ayat yang terakhir, insya-Allah kita tengok ayat yang kelima pada
pada pagi ni, iaitu walaqad arsalna Musa. Sekarang Allah SWT pun mula menceritakan kepada Nabi yang pertama di dalam surah ini. Kita tengok kan, nama surah ini ialah Ibrahim, tapi tak semestinya bahawa Allah SWT akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim saja. Sebab kita katakan tema kan, apa dia tema kepada surah ni? Tema kepada surah Ibrahim ni adalah merupakan nak ceritakan nikmat yang terbesar adalah al-iman wal Islam. Dan kemudian apakah bala yang terbesar sekali kepada manusia ini, ataupun kita kata lawan kepada nikmat tu, ialah al-kufr wal ma'siyah. Jadi kita akan tengok sini kan, Allah SWT ceritakan apa Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Musa ni. Allah Ta'ala kata walaqad arsalna Musa biayatina, kami telah utuskan Nabi Musa, arsalna Musa biayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami artinya ialah dengan mukjizat-mukjizat yang datang daripada kami. Ada berapa mukjizat Nabi Musa? Sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam surah Isra, kita boleh baca di sana kan, ayat 101, ada 9 tanda-tanda ataupun mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa untuk menghadapi Firaun. Nanti insya-Allah bila sampai surah Isra kita akan tengok, ataupun insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh tengok surah Isra ayat yang ke-101. Jadi Allah SWT telah kirimkan Nabi Musa dengan tanda-tanda. Kemudian apa dia punya, an akhrij qaumak, wahai Musa, maknanya keluarkan kaumak minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada nur. Sekali lagi kita tengok kan, keluarkan, kerana berada di dalam pemerintahan Firaun tu, berada bersama Firaun, mereka ni ditindas, mereka ni disesatkan kan, diajak berkali-kali oleh Firaun ni kepada bahawa dialah Tuhan dan sebagainya. Makna penyembahan berhala, penyembahan Firaun, penyembahan semua sekali bila berada di sana tu kan. Jadi makna bangsa ni, sehinggalah bangsa Bani Israel yang berada, yang asalnya mereka ni adalah merupakan keturunan Nabi-Nabi, keturunan Nabi Yaqub, keturunan Nabi Ishaq dan sebagainya kan, kemudian pindah ke sana. Walaupun pada permulaannya pada permulaan masa Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian mereka mula lama-lama menjadi sesat, berada di bawah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Musa, bawa keluar. Sebab Bani Israel ini adalah merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman itu untuk memimpin manusia, untuk membawa agama kepada seluruh manusia. Tiba-tiba mereka ni sekarang ni ditindas dan mereka pula nak menjadi sesat. Kita tengok kan, jadi Allah SWT utuskan Nabi Musa, nak bawa balik semula ke Palestin, dan untuk membina iaitu membina iman, dan membina satu kerajaan yang baru, iaitu kerajaan yang akan menjadi pemimpin Islam kepada seluruh dunia ni. Tapi apa yang kita lihat sekarang lah, pada zaman sekarang ni mereka pula yang menjadi sesat balik kan. Jadi Allah Ta'ala lepas tu utuskan, alihkan pemilihan ini daripada Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Bani Israel adalah merupakan bangsa pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk memegang amanah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, wahai Musa, keluarkan qaumaka minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Kemudian wazakkirhum bi ayyamillah, dan wahai Musa, ingatkan Musa. Di makna nombor satu keluarkan, yang kedua ingatkan mereka bi ayyam. Ayyam sini maknanya hari-hari, tapi maksud dia ialah nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Nikmatnya banyak kan, mereka ni keturunan Nabi, mereka ni begini, mereka begini, banyak kan. Bi ayyamillah inna fi zalika laayat. Allah SWT kata semua itu adalah merupakan tanda-tanda likulli sabarin syakur, bagi semua orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang bersyukur di atas nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Jadi itu lebih kurang insya-Allah surah Ibrahim yang kita telah baca daripada ayat 1 sehingga ayat yang kelima. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, jangan lupa insya-Allah kita akan terus bersama-sama insya-Allah dalam surah Ibrahim sehingga kita tamat surah Ibrahim 52 ayat insya-Allah, ataupun menurut setengah pendapat ada 53, 54, ada sedikit perbezaan dari segi perkiraan dan pendapat yang masyhur adalah merupakan surah Makkiyah, walaupun ada beberapa ayat dikatakan turunnya di Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk share semua, untuk follow, untuk subscribe, untuk like insya-Allah, untuk beri komen insya-Allah kan. Dan kita ada juga di YouTube bagi orang sesiapa yang nak tengok kan. Insya-Allah kita ada di YouTube, jadi boleh tengok di YouTube insya-Allah. Daripada muka surat 1, muka surat 255 hari ni, insya-Allah sebentar lagi kita akan hantar masuk dalam YouTube.
dan kita pun ada daripada muka surat 348 sehingga akhir Al-Quran. InsyaAllah siapa-siapa nak tengok dalam YouTube je, boleh tekan, cari search kan muka surat mana, InsyaAllah dia akan keluar muka surat. InsyaAllah boleh pergi kepada YouTube Dr. K. Yusof, InsyaAllah search Dr. K. Yusof di YouTube, InsyaAllah Dr. K. Yusof. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi InsyaAllah dalam sesi akan datang, muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 256. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Ni silap sikit sini muka surat 256 ialah surah Ibrahim, bukan surah Ar-Ra'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.